Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan projek sulam iaitu Environmental Awareness and Urban Farming Approach to Prevent Climate Change in Vulnerable Communities in Yang Kedah. Untuk pengenalan, Sulam merupakan servis Learning Malaysia University for Society. Ia merupakan sebuah projek yang berasaskan komuniti dan objektif program Sulam ialah pembelajaran khusus dan khidmat masyarakat yang digabungkan dalam satu program yang melibatkan diri dengan masyarakat luar serta kemahiran interpersonal dalam kalangan pelajar yang digabungkan dalam satu program. Dan Sulam memberi sumbangan besar kepada masyarakat melalui perkhidmatan pelajar. Bagi carta organisasi Sulam, carta organisasi menggambarkan struktur dan hubungan hierarki dalam sesebuah organisasi yang memperlihatkan bagaimana fungsi dan juga tanggungjawab yang ditetapkan serta hubungan antara jabatan dan juga individu dalam sesebuah organisasi. Pengarah yang dipegang oleh Abdul Hakim bin Abdul Hamid, timbalan pengarah iaitu Nur Fazira binti Zaiful Aqwa dan Setiausaha Nurul Asna binti Ibrahim, juga Bendahari Fatinur Najiah binti Ramli. Ini merupakan ahli kumpulan kami, iaitu yang pertama saya sendiri Fatinur Najiah binti Ramli, yang kedua iaitu Sarah Renovi Kevin, yang ketiga iaitu Nur Akilah Syafiqah binti Murad, yang keempat Nur Akilah Ashikin binti Mahudin, dan yang kelima iaitu Ayu Nazira binti Azman. Seterusnya, visi program Sulam yang pertama iaitu mewujudkan komuniti yang mampan dan berdaya tahan di Yan Kedah. Yang kedua iaitu mempromosikan kesedaran alam sekitar serta kaedah penanaman yang efektif juga boleh diaplikasikan di kawasan bandar. Antaranya ialah fertigasi dan hidroponik. Fertigasi merupakan kaedah penyampaian baja dan nutrien kepada tumbuhan dengan menggunakan sistem penyiraman air yang menggabungkan unsur baja dan juga penyiraman air dalam satu proses untuk membolehkan penggunaan baja dan air secara terkawal dan juga berkesan. Hidroponik pula ialah kaedah penanaman tumbuhan di mana akar tumbuhan yang ditanam dalam larutan nutrien yang terkawal tanpa menggunakan tanah serta media tumbuhan. Dan visi yang ketiga iaitu komuniti terdedah dengan maklumat serta mempunyai akses kepada bekalan makanan segar dan berkhasiat dan terlibat secara aktif dalam usaha pencegahan perubahan iklim. Bagi misi projek Sulam, yang pertama iaitu mendidik memperkasakan penduduk Yan Kedah tentang kepentingan kelestarian alam sekitar dan peranan pertanian bandar dalam mengurangkan perubahan iklim. Yang kedua iaitu melalui program Sulam, penglibatan komuniti dan penubuhan inisiatif pertanian bandar dapat membantu dan membolehkan individu atau komuniti menanam makanan mereka sendiri. Yang ketiga iaitu dapat mengurangkan jejak karbon dan dapat meningkatkan kesejahteraan komuniti. Seterusnya ialah urban agriculture, ialah pertanian komuniti di kawasan bandar. Konsep ini menggalakkan komuniti bandar menanam sendiri kerana untuk mendapatkan hasil daripada luar bandar ia memerlukan kos yang tinggi dan kaedah ini merupakan kaedah mesra pengguna. Antara tujuan urban agriculture ialah menjamin kesihatan pengguna, menjamin kualiti makanan, memaksimumkan penggunaan ruang yang sedia ada serta menjaga kelestarian alam. Tentatif pada hari pertama iaitu 16 Mei 2023 bersamaan dengan hari Selasa, di mana kami bertolak daripada UUM dengan menaiki bas dan tiba pada pukul 8.30 pagi di Sekolah Kebangsaan Haji Nyak Gam. Setelah tiba, kami disambut baik oleh pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Sesi perkongsian bermula pada pukul 9 hingga 11 pagi di mana sesi penyampaian teori berkaitan kaedah penanaman fertigasi dalam bilik darjah yang berlaku selama 2 jam. Fertigasi adalah kaedah pemberian baja melalui sistem pengairan titis. Dalam sistem ini, cecair baja disalurkan di dalam pengairan dan membolehkan baja diambil oleh tanaman dengan lebih efisien. Tujuan tanaman fertigasi adalah untuk mengurangkan import, jaminan kualiti makanan, jaminan kesihatan pengguna, meningkatkan pendapatan isi rumah, memaksimumkan ruang, landscape yang cantik dan kelestarian alam. Seterusnya, pada pukul 11 sehingga 1 tengah hari,
berlaku sesi praktikal di luar bilik darjah. Pada pukul 1 tengah hari sehingga 2 petang, kami makan tengah hari yang disediakan di kantin sekolah tersebut. Selepas itu, sesi tamat dan bersurai. Semasa sesi praktikal berlaku, kami diberikan taklimat ringkas berkaitan tanaman fertigasi dan melihat sendiri tanaman yang ditanam menggunakan kaedah fertigasi oleh pelajar-pelajar di sekolah tersebut. Dalam video ini, kami diberikan penerangan berkaitan penggunaan alatan iaitu timer yang digunakan untuk tanaman diberi baja tanpa perlu menyiramnya sendiri. Antara kelebihan sistem fertigasi ialah pokok diberi baja dengan sukatan dan masa yang ditetapkan tanpa pembaziran. Dalam video ini, kami juga melihat dengan lebih dekat keadaan pokok tersebut dan bagaimana alatan yang digunakan untuk menyalurkan baja kepada pokok. Kami juga diberikan penerangan ringkas berkaitan formula baja yang digunakan terhadap pokok-pokok tersebut. Selepas itu, bermulalah sesi praktikal kami. Aktiviti ini dijalankan mengikut kumpulan yang telah dibahagikan. Kami diberikan biji benih untuk ditanam dan menyiramnya dengan menggunakan pancuran air yang sangat kecil. Setelah selesai, kami menyimpannya di tempat yang sesuai dan melihat hasil tanaman kami pada minggu hadapan, di mana hari kedua projek sulam dijalankan. Saya akan meneruskan pembentangan pada hari kedua, itu 23 Mei 2023, hari Selasa. Okey. Tentatif hari kedua pada 8.30 pagi adalah ketibaan pelajar-pelajar UUM ke SK Haji Nakam pada pukul 9 pagi hingga 11 pagi. Sesi penyampaian teori berkaitan kaedah penanaman Nutrient Film Technology NFT dalam bilik darjah. Seterusnya pada pukul 11 pagi hingga 1 tengah hari, sesi praktikal di luar bilik darjah dan makan tengah hari. Pada pukul 2 petang, sesi kami pada hari kedua tamat dan bersurai. Pada hari kedua ini, pelajar-pelajar telah mempelajari tentang Nutrient Film Technology ataupun dipanggil sebagai NFT. Sistem NFT merupakan sistem hidroponik sederhana yang bekerja mengalirkan air, oksigen dan larutan baja secara terus-menerus. Salah satu kelebihan utama hidroponik NFT adalah keupayaan untuk mengawal dengan tepat nutrien dan air yang diterima oleh tumbuhan. Ini membolehkan pertumbuhan-tumbuhan yang lebih konsisten dan boleh diramal serta keupayaan untuk mengoptimumkan penyelesaian nutrien untuk spesies atau varieti tumbuhan tertentu. Terdapat cabaran utama hidroponik NFT iaitu mengekalkan keseimbangan nutrien dan air yang betul untuk tumbuhan. Larutan nutrien mesti dipantau dan diselaraskan dengan teliti mengikut keperluan untuk memastikan tumbuhan menerima gabungan nutrien yang betul. Dan akhir sekali, kos bagi alatan NFT per unit ialah sebanyak RM1,800. Seterusnya adalah objektif mempelajari NFT kepada pelajar. Terdapat beberapa objektif. Yang pertama adalah meluaskan pengetahuan tentang kaedah pertanian alternatif. Yang kedua adalah memupuk pemikiran kritis dan kemahiran analisis yang dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan sistem NFT. Yang seterusnya adalah menggalakkan minat dalam inovasi dan teknologi pertanian. Selain itu, memupuk minda keusahawanan untuk pertanian berskala kecil. Seterusnya adalah memupuk kemahiran kerja berpasukan dan bekerjasama. Objektif yang terakhir adalah meningkatkan prospek kerjaya masa depan dalam bidang pertanian. Terdapat beberapa kesan positif NFT kepada alam sekitar. Yang pertama adalah menjimatkan air dengan menggunakan sistem peredaran semula. NFT menggunakan sistem peredaran semula, jadi air tidak dibazirkan secara berlebihan dengan cara pengaliran yang berlebihan. Kesan positif yang kedua adalah mengurangkan keperluan baja dan racun perosak.
Hal ini dapat mengurangkan baja dan racun perosak dari mengalir ke sungai dan menyebabkan pencemaran air yang meluas dan teruk. Kesan positif yang terakhir adalah menanam tanaman secara menegak dapat mengurangkan penggunaan tanah. Hal ini bagi membolehkan penjimatan ruang berlaku. Ini boleh dilakukan kepada komuniti yang tinggal atau menetap di rumah-rumah high rise, iaitu rumah-rumah pangsa dan sebagainya. Ini adalah beberapa gambar atau lampiran pada hari kedua. Lampiran yang pertama menunjukkan pembelajaran tentang NFT di dalam bilik darjah berlaku. Gambar kedua adalah sesi praktikal seperti tinjauan alatan NFT di luar bilik darjah. Gambar ketiga pula ialah sesi melihat tanaman yang telah disemai pada hari pertama. Gambar yang keempat ialah sesi menuai hasil tanaman yang telah ditanam oleh pihak Sekolah Haji Nyak Gam menggunakan kaedah NFT, dan gambar terakhir adalah sesi menggembur tanah untuk menyemai tanaman baru. Terima kasih. Selamat sejahtera diucapkan. Nama saya Sarah Navizi Kevin bernombor matrik 278828 dan saya akan menjelaskan mengenai hari ketiga bagi program sulam ini. Pada hari yang ketiga, juga bertarikh 13 Jun 2023, para peserta telah berangkat daripada Universiti Utara Malaysia dan tiba di Sekolah Kebangsaan Singkil. Di sini, para pelajar telah mempraktikkan kaedah penanaman fertigasi berdasarkan perkongsian ilmu yang telah berlangsung pada hari yang pertama, termasuk juga dengan cara pemasangan paip yang benar. Seterusnya, setelah selesainya sesi pembinaan ilmu berkaitan dengan kaedah penanaman fertigasi, para peserta telah berangkat daripada SK Singkil ke SMK Seri Bedong untuk aktiviti yang kedua, iaitu sesi pembinaan ilmu di mana para peserta telah mempraktikkan kaedah penanaman FET berdasarkan perkongsian ilmu pada hari yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natika Syikimini Maudin bernombor meja 81387. Terus saya akan menerangkan refleksi untuk keseluruhan program ini adalah program ini memberikan impak yang baik kepada semua pelajar walau ada beberapa kekurangan namun yang dapat diatasi. Pada hari pertama, jalankan sesi pembinaan ilmu kepada semua pelajar dari segi kaedah dan tujuan tanaman fertigasi, dan pada hari keduanya pula jalankan untuk ilmu NFT serta kami mempraktikkan ilmu tersebut. Namun terdapat juga beberapa situasi tersebut tidak mengizinkan. Contohnya pada hari ketiga terdapat permasalahan semasa pemasangan paip di mana air tidak dapat mengalir, namun kami menjalankan pemasangan paip tersebut mengikut cara yang sesuai supaya air dapat mengalir kepada tanaman yang kami jalankan tersebut. Akhir sekali adalah penutup untuk program sulam ini dijalankan di Kampung Singkil yang Kedah. Secara keseluruhannya program ini mencapai semua ajaran yang diperlukan. Melalui program sulam ini, ia dapat memupuk semangat kerjasama dan kepimpinan sebelum ahli dan dapat membina hubungan yang baik antara pelajar. Para pelajar juga telah memperoleh ilmu dan kemahiran yang baru tentang pengetahuan dalam diberatkan dalam ilmu yang disampaikan yang boleh digunakan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.